Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana masih lagi melekat di Kaca TV bersama-sama saya Syahrul Nizam Junaini dalam rancangan Motivasi Pagi. Saya telah bincangkan tadi tentang topik-topik menjadi pekerja yang berpengaruh, pekerja yang boleh menyukakan bos, menyukakan majikan. Untuk bahagian yang ketiga ini, saya fokuskan bagaimana kita boleh menjadi seorang pekerja Muslim, pekerja yang beriman, pekerja Islam, yang boleh memberi kebaikan kepada pekerja-pekerja yang lain. Kaedah pertama, walaupun kita bekerja, kita tahu bagaimana pekerjaan itu menjadi satu kewajipan kepada kita, tetapi janganlah kita lupa, dalam kewajipan kita bekerja, ada satu lagi kewajipan yang akan datang, contohnya pada waktu zuhur, iaitu kewajipan mengerjakan solat. Tuan-tuan dan puan-puan, sibuk mana pun kita cuba lapangkan masa, cuba beri masa, cuba letak keutamaan. Saya bekerja 8 pagi sehingga pukul 12.30 ataupun pukul 1. Azan zuhur sahaja, saya berniat, saya bertekad menjadi orang yang pertama sudah berada di surau syarikat kita ataupun organisasi kita. Kita berusaha bersungguh-sungguh, bekerja bersungguh-sungguh 8 pagi sehingga masuk waktu zuhur, kita bekerja dengan penuh tumpuan, penuh usaha kepada jabatan kita, tetapi ada satu lagi kewajipan yang datang, iaitu solat zuhur. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu jugalah untuk solat asar. Amalan solat sebenarnya walaupun nampak masanya cuma 5 minit, 10 minit, tetapi ia bertujuan memberi kerehatan kepada minda kita seketika pada waktu matahari terik pada tengah hari, ya. Kita rehat dengan cara merehatkan rohani dan minda kita melalui amalan solat. Tuan-tuan dan puan-puan, dan juga disiplin. Ya, ini saya tekankan selalu juga bagaimana di jabatan saya, bagaimana solat berjemaah untuk antara anggota-anggota organisasi dapat ditekankan, terutamanya zuhur dan asar. Solat berjemaah, disiplinnya akan kita bawa dalam pekerjaan harian kita. Percayalah tuan-tuan dan puan. Disiplin masa. Sebelum azan lagi kita sudah mula memikirkan bagaimana kita dapat datang ke surau ataupun masjid di tempat bekerja kita lebih awal. Disiplin masa. Orang yang beriman ini Allah telah tetapkan 5 kali sehari disiplin masa itu ada. Dan disiplin ini dapat kita gunakan, dapat kita terapkan dalam organisasi. Kita disiplinkan masa. Malah waktu solat zuhur, solat asar dan sebagainya bukan setakat tepat, tetapi malah persis waktunya 34 contohnya, 12.34 ataupun 1:11 minit. Lihat, masa yang ditetapkan. Kita kesannya insya-Allah kita akan terdisiplin. Kalau pukul 8 pagi, kita perlu punch card kita, punchkan kad kedatangan kita ataupun menggunakan teknologi cap jari dan sebagainya, tidak mengapa. Tetapi kita akan cuba datang awal. 10 minit sebelum pukul 8 pagi, kita sudah ada di pejabat, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana amalan-amalan harian sebagai seorang beriman, seorang yang bertakwa kepada Allah, memberi kesan dalam syarikat kita, dalam pekerjaan kita. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Maka 24 jam kehidupan harian kita, kita rasa Allah Maha melihat saya. Apabila keyakinan seperti ini mantap dalam diri kita, insya-Allah tidak akan berlaku pecah amanah, tidak akan berlaku kita kecurian dan sebagainya. Kecurian yang mungkin tidak nampak besar, tetapi menggunakan harta jabatan, harta syarikat untuk tujuan individu. Ini kita bukan untuk mengira orang lain, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita kira untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat pulangkan kembali, kita bayar balik dari segi masa yang kita sudah curi. Contohnya lah, kalau kita curi masa, kalau curi, bagaimana kita nak gunakan semula. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam usaha kita sebagai seorang pekerja Islam, contoh di tempat kita, penampilan kita, terutamanya pakaian kita, pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, memberi kesan kepada orang lain, ya, pakaian yang kemas. Ini bukti, ya, Islam menggalakkan kebersihan, menggalakkan kekemasan. Kita usahakan yang terbaik, memberi yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai seorang Islam wajar bersifat memuliakan saudara sama Islam. Bagaimana kita dapat ikram, memuliakan mereka. Bukan setakat ikram di pejabat kita, di rumah kita, di pejabat kita juga muliakan. Kita hormati rakan-rakan, kita bermanis muka, kita bersangka baik, ya, tidak ada cemburu-mencemburui. Kita cemburu mungkin kerana prestasinya baik, tetapi kita tidak anti ataupun membangkang seseorang ataupun nak menjatuhkan seseorang. Ya, sebagai orang yang beriman, tidak ada persaingan antara sesama orang berislam. Persaingannya ialah bagaimana kita sama-sama dapat
memberi kebaikan. Kita dapat doakan kebaikan saudara kita dan kita tanya bagaimana kita juga dapat menjadi seorang yang berpengaruh dan menjadi seorang Muslim yang berjaya di pejabat, berjaya dalam kehidupan harian kita, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, sebagai seorang yang mungkin kita sudah berada di peringkat pertengahan ataupun peringkat tinggi di organisasi kita, bagaimana contoh yang kita bawakan mempengaruhi pekerja-pekerja baru. Mereka akan melihat, ini pegawai ini sudah 5 tahun bekerja, pegawai ini sudah 10 tahun di jabatan ini, maka beliau saya perlu contohi. Cuba bayangkan kalau kita memberi contoh yang negatif, kalau kita asyik menceritakan keburukan tempat kerja kita kepada pekerja baru, maka mereka akan lihat, inilah kerugian kalau saya bekerja di sini. Mereka akan lihat. Tapi kita beri contoh yang terbaik, kita kongsikan apakah tips-tips yang menyebabkan kita begitu pantas naik pangkat. Kurang 5 tahun sudah dinaikkan pangkat ke jawatan yang lebih kanan. Apa rahsia kita? Tidak ada perlu kita risau kalau kita bocorkan rahsia itu, orang lain akan memintas kita. Tidak, mereka ini baru masuk bekerja di jabatan kita, di syarikat kita. Mereka tidak akan memintas kita. Jangan risau tuan-tuan dan puan. Malah pemberian kita itu akan mereka hargai, akan mereka buktikan. Malah mereka akan memberitahu kepada majikan kita, kepada bos kita. Pegawai A telah bantu saya, banyak bantu saya. Lihat testimonial daripada pekerja baru kepada bos kita kerana kita membantunya tanpa diminta. Dan paling penting tuan-tuan dan puan-puan, kita usahakan insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan menjadi pekerja yang baik, pekerja yang termotivasi, banyakkan bacaan buku-buku yang dapat membantu meningkatkan kualiti kita di pejabat. Saya doakan yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam rancangan Motivasi Pagi. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.